Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ke surat berapa? قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Kita masuk pada ayat yang 180 daripada surah Al-Baqarah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyah. Telah difardukan kamu bila hadir seorang kamu oleh mati, jika tinggal ia akan harta itu, yakni akan berwasiat. Lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf, bagi dua ibu bapa dan segala qarabah dengan keadilan, dengan tiada lebih atas sulus 1/3, dan tiada melebihi yang kaya atas yang miskin. Haqqan 'alal muttaqin, sebenar wasiat atas segala orang yang muttaqin akan Allah. Ini hukum mansuh, dibatalkan dengan hukum pesaka, dan dengan hadis la wasiyata li waris, tiada wasiat bagi waris. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu, maka barang siapa tukarkan dia wasiat kemudian daripada dengarnya, fa inna ithmuhu 'alal ladzina yubaddilunah, maka hanya dosanya atas segala mereka itu yang menukar mereka itu akan dia wasiat. Innallaha sami'un 'alim, bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat mendengar lagi amat melihat. Faman khafa min musin janafan aw ithma, maka barang siapa takut daripada orang yang berwasiat itu cenderung daripada yang benar dengan khata', iaitu salah, atau dosa dengan melebih atas sulus 1/3, atau tentu yang kaya sahaja, fa aslaha bainahum, maka berbuat suluh, yakni damai ia orang yang tahu antara mereka itu waris, dengan suruh buat adil, fala isma alaih, maka tiada dosa atasnya. Innallaha ghafurur rahim, bahwasanya Allah itu Tuhan yang amat mengampuni lagi kasih sayang. Kita masuk pada ayat yang menceritakan hukum wasiat. Maksud ayat ini, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, telah difardukan atas kamu wahai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala menetapkan ke atas kita, apabila zahir dah alamat-alamat kematian ataupun bimbang kepada kematian, padahal ada meninggalkan seorang daripada kamu harta bagi waris-warisnya, ia ini berwasiat kepada dua ibu bapa
dan kepada kerabat-kerabat yang hampir dengan suatu daripada harta yang akan ditinggalkannya itu. Ayat ini Allah Ta'ala pesan, hendaklah kita meninggalkan wasiat jikalau kita ni ada harta. Dan istimewa lagi apabila tanda-tanda kematian telah dekat kepada kita. Akan sebagai wasiat yang adil, yang betul, yang sebenar, wasiat yang tidak menyakiti akan sesiapa, sedikit mahupun banyak. Dan tidaklah wasiat itu melebihkan yang kaya daripada yang miskin, dengan tidak dibeza-bezakan pada wasiat itu, melainkan kerana darurah, seperti ada waris yang lemah daripada berusaha, ataupun bimbang dengan belajar ilmu syarak, atau masih kecil. Allah Ta'ala pesan kepada kita, kalau ada harta, buatlah wasiat. Tetapi wasiat yang tidak melebihkan mana-mana satu pihak, melainkan jika kita lebihkan satu pihak itu dengan sebab yang diharuskan, seperti pihak yang kita lebih itu lemah di dalam mencari harta. Umpamanya diwasiat kepada dua orang, yang seorang ini lebih banyak daripada yang seorang lagi, kerana seorang yang lebih banyak ini diberi wasiat dengan sebab dia ini lemah, tidak ada kepandaian di dalam mencari usaha, tidak ada kemahiran atas seumpamanya, yang biasanya pada adat lemah dalam berusaha, maka tidak mengapa diwasiatkan lebih daripada yang lain, kerana yang lain itu bijak mencari harta, bijak meneruskan kehidupan. Ataupun dilebihkan yang masih kecil, kerana yang kecil itu biasanya lebih sukar hidupnya daripada orang yang telah dewasa. Ataupun dilebihkan seseorang daripada waris, kerana seorang ini duduk mengaji, duduk belajar ilmu agama, dilebihkan wasiat padanya, dibolehkan oleh syarak. Dan ketiadaan boleh melakukan lebih di dalam wasiat itu dengan sebab rasa marah atau tidak suka di dalam hati pada setengah daripada waris. Pasal apa waris ni mewasiat tak sama dengan waris ni? Waris ni boleh sikit, pasal aku tak kenal. Tak kenal tak boleh. Hatta sekalipun kepada dua ibu bapa yang masih kafir, maka boleh bagi anak itu mewasiatkan bagi dua ibu bapa yang masih kafir, dengan bertujuan nak melembutkan hatinya kepada Islam, nak menjinakkan hatinya kepada Islam, maka boleh dia buat baik dengan diwasiatkan akan sebahagian harta kepada ibu bapa atau tok nenek yang masih di dalam kafir. Dia Islam dah, ibu bapa tu kafir lagi, dia wasiat supaya rasa jinak hati ibu bapa yang dalam kafir. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa wasainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan kami telah pesankan manusia itu supaya berbuat baik kepada dua ibu bapaknya. Dalam ayat ini ibu bapa yang masih kafir. Siapa yang ada ibu bapa yang masih kafir, umpamanya dia masuk Islam lah, ibu bapa dia tak masuk Islam, maka Allah Ta'ala pesan dalam Quran, buat baik kepada dua ibu bapa yang masih kafir. Apatah lagi yang telah Islam. Yang masih kafir itu Allah Ta'ala pesan dengan husna, dengan kebaikan. Dan sekali dan jika kedua ibu bapa orang tuamu menyuruh kamu supaya melakukan syirik kepada aku, fala tuti'huma, maka barulah jangan kamu taat kepada keduanya.
Perkara-perkara yang harus, wajib seorang anak taat kepada ibu bapaknya yang masih kafir. Tetapi kalau perkara yang haram seperti syirik, dosa dan mungkar, tak boleh taat walaupun kepada dua ibu bapa. Dan kata wa in jahadaka, sekalipun bersungguh-sungguh oleh dua ibu bapa menyungguh-nyungguhkan atas kamu, litu syirika bi, supaya kamu buat syirik kepada aku. Sungguhlah, suruh pagi petang siang malam sampai menangis-nangis, suruh anak buat benda haram ni. Fala tuti'huma, jangan sekali-kali kamu patuh kepada dua ibu bapa kamu, tak boleh. Ini dia bukan pencipta kita, tetapi selain daripada perkara yang salah, maka Tuhan telah pesan berbuat baiklah kepada dua ibu bapa. Maka setengah daripada makna bil ma'ruf di sini, iaitu berbuat baik dengan ibu bapa di dalam dunia dengan ma'ruf. Dalam firman Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufan, dan kamu gaulilah dua ibu bapa kamu yang kafir ini di dalam dunia ma'rufan, dengan keadaan yang elok. Maka termasuknya keadaan yang baik ini meninggalkan wasiat kepada dua ibu bapa yang masih kafir. Kalau saka tak boleh, saka tak makan. Kalau anak mati tu anak Islam, ibu bapa kafir, tak makan saka. Nah, berlainan agama, wasiat boleh. Wasiat ni boleh. Jadi Allah Ta'ala wajibkan demikian wasiat sebagai hak yang telah tertentu atas barang siapa yang takut akan Allah dan mereka yang beriman dengan kitab Allah. Maka barang siapa yang mengubah akan wasiat kemudian daripada didengarkannya, maka sesungguhnya dialah yang memikul akan dosa itu, dan lepaslah daripada tanggungan orang yang berwasiat, kerana sabit baginya pahala di sisi Allah pada hari akhirat nanti. Maksudnya, barang siapa yang dengar wasiat daripada seseorang kemudian diubahnya, maka dialah yang tanggung dosa, dan tuan yang berwasiat, tuan punya harta tidak berdosa lagi. Yang ni orang yang dengar, ayah dia ni dekat dah nak mati, ataupun biarlah dah dekat nak mati, lambat lagi pun dia berwasiat, ada wasiat. Wasiat ketika sihat ini digalakkan oleh agama, ketika sakit apatah lagi. Jadi dengar salah seorangnya, sama ada waris yang ada kepentingan ataupun tidak, bila dia dengar, dia ubah wasiat. Ditukar wasiat, seperti dia menjadi penulis, atau dinasihatkan bagi penulis dan saksi itu supaya meminda wasiat daripada si mati. Maka berdosalah orang yang tukang pinda, berdosalah orang yang tukang ubah wasiat tersebut. Adapun tuan punya harta yang mati itu tidak lagi menanggung kesalahan, kerana tidak disedari oleh dia. Pamannya dia dengar wasiat itu, beri kepada anak beranak dia sedikit, pada anak beranak hak belah sepupu dia banyak, jadi diubah surat tu jadi banyak hak belah dia, atau sama banyak yang tidak diharuskan oleh syarak, maka berdosa. Dia boleh buat ini, boleh buat belaka dia ni. Nama orang dalam bank boleh buat nama kita. Macam-macam pasal sungguh-sungguh belaka ni. Kalau nak cari halal pun sungguh, cari haram pun sungguh. Jadi antara harta yang haramnya dengan ubah wasiat, jikalau harta itu dapat kepada, dan orang yang tahu dia dapat harta itu dengan sebab wasiat yang diubah, asal tak dapat wasiat itu ditambah, umpamanya letak nama dia seorang, asal tak ada, umpamanya si mati ni ada 4 orang sepupu, dia wasiatkan kepada 2 orang sepupu, atau si mati ada 4 orang waris,
yang diboleh wasiat. Tetapi dia wasiat kepada 3 orang sahaja daripada anak beranak je. Yang keempat ni dia pandai-pandai dia buat tambah dalam surat, dia masuk ke teks. Umpamanya kalau dia sendiri yang buat, itulah dikira dia sendiri yang mengubah wasiat, berdosa besar. Tapi kalau dia tak buat, orang lain yang buat, waris yang lain yang tukar, yang masukkan nama dia, dia tidak tahu, maka dia pun makan harta tu sebahagian. Kerana asal nama tak ada, Allah pun nama dia. Dia ni apabila dia tahu bahawa nama dia asal tak ada, kemudian dia letak ditambah-tambah oleh orang yang bukan tukang wasiat, maka wajib dipulangkan kembali harta, dibetulkan kembali keadaan. Macam orang yang telah sedar bahawa nama dalam namanya telah ditukar dengan bin bapa angkat, sekarang baru dia sedar, maka sekarang juga dia mesti tukar balik, buang bin bapa angkat itu, kena letak bin ayah dia semula. Melainkan maknanya sebab Allah Ta'ala sebut di sini, Allah Ta'ala maha mendengar, maha mengetahui. Jangan nak pandai-pandai lah, nak pindah-pindah, nak reka. Allah Ta'ala sentiasa melihat, mendengar akan perbuatan orang-orang yang cuba nak meminda-minda wasiat, padahal dia bukan berhak untuk melakukan pemindaan tersebut. Allah Ta'ala ini Sami' yang sangat mendengar, lagi alim, mengetahui dengan perbuatan hamba. Melainkan penukaran itu, pengubahan wasiat itu kerana nak membaikkan akan keadaan atau membetulkan yang salah, supaya jadi betul, supaya bertepatan dengan syarak, atau menjadikan adil di antara yang menerima wasiat, maka pengubahan itu adalah tidak salah. Tak salah lagu tu. Umpamanya tersalah memberi wasiat kepada orang yang tidak berhak, maka orang lain membetulkan semula wasiat itu, membuang nama orang yang tidak berhak itu, maka itu lainlah. Itu dibenarkan. Itu kerana perkara yang harus itu salah tulis dalam wasiat, itu lainlah, diubah kepada yang betul. Ini dibenarkan. Yang ini tidak ada dosa baginya. Ataupun diubahkan wasiat itu untuk mendamaikan di antara yang menerima wasiat dan yang tak menerima wasiat. Kalau diteruskan wasiat ini jadi perbalahan, jadi perpecahan, maka dibetulkan wasiat dengan tujuan islah untuk memperbaiki keadaan, maka pembetulan tersebut tidak dilarang oleh syarak. Daripada ayat yang pendek ini ceritakan hukum tentang wasiat, perkara-perkara yang berkaitan dengan wasiat. Di antaranya dibahaskan oleh ulama-ulama fiqh di dalam kitab-kitab mereka, bahawasanya ayat wasiat ini kepada 2 orang ibu bapa telah pun dibatalkan, telah dinasahkan dengan ayat mawaris, iaitu ayat faraid. Kerana dalam faraid Allah Ta'ala telah jelaskan dengan dibahagikan seorang demi seorang dengan pembahagian yang telah pun dia atur. Ada 1/8, ada orang 1/6, ada yang 1/4, ada 1/2, ada 2/3. Maka segala waris telah pun dibahagi-bahagikan oleh Allah dengan ayat waris, dengan ayat pesaka, ayat faraid. Jadi dalam ayat ini dikata boleh berwasiat kepada 2 ibu bapa, telah dibatalkan hukumnya. Jadi tak boleh lagi wasiat harta kepada ibu bapa, kerana Allah Ta'ala telah bahagikan harta tersebut mengikut ayat pesaka. Begitu juga dengan segala waris yang lain. Waris ni dia lain daripada anak beranak. Kerabat lain, kerabat anak beranak. Waris pun anak beranak enggak. Tapi waris maknanya yang bila mati dia berhak mendapat pesaka, tanpa hijab. Adapun anak beranak
Yang apabila mati si mati, anak beranak ni tak dapat kepada dia harta. Walau dekat sekalipun, seperti anak saudara. Kerana dalam kes ini si mati ada anak. Maka anak saudara tak dapat dah. Ada hijab, ada dinding. Maka dalam kes si mati ada anak, dan ada anak saudara, dan ada cucu, maka anak, saudara dan cucu tersebut tidak menjadi waris, tapi menjadi kerabat saja. Anak beranak jadi. Adapun anak si mati, dia ini dikira sebagai waris. Kerana anak bagi si mati akan menerima pesaka, walaupun banyak wujud waris-waris yang lain, dia ini tidak terhalang, kerana dia adalah waris yang hak, yang tak dapat didinding oleh siapa-siapa. Waris yang mesti dapat, kalau bahasa mudah, waris yang mesti dapat, iaitu suami atau isteri, anak perempuan, anak laki-laki, ibu atau ibu dan bapa. Ini mesti dapat. Anak mesti dapat. Tak ada anak tak dapat saka. Dia kata kes ni anak dah boleh cucu. Dia buat ni pula. Dia anak mesti boleh. Dia fardu. Dia mesti boleh. Adik-beradik belum tentu. Anak garanti lah. Yang garanti boleh. Suami bagi si mati garanti boleh. Isteri bagi si mati garanti boleh. Ibu bapa bagi si mati garanti boleh. Nenek moyang belum tentu. Adik-beradik belum tentu. Anak saudara belum tentu. Cucu belum tentu. Jadi yang mesti boleh ni adalah waris yang fardu. Jadi kalau diwaris, jadi dalam apabila dia telah dibatalkan, akan waris, akan berwasiat kepada waris ni dengan sebab turunlah ayat faraid, maka wasiat itu hanya dibenarkan kepada yang bukan waris. Jadi dalam kes mayat ada anak saudara tak dapat, maka anak saudara itulah yang kita boleh wariskan, kita boleh wasiatkan kepada dia. Jadi wasiat hanya boleh kita tulis kepada anak beranak yang tidak mendapat harta. Anak beranak yang mendapat harta dikatakan waris, tidak boleh kita menulis wasiat baginya. Kerana yang pertama sebabnya telah turun ayat faraid. Yang kedua kerana hadis Nabi SAW telah bersabda, Inna Allah qad a'ta kulla zi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah telah membahagikan tiap-tiap yang mempunyai hak akan haknya. Maksudnya dalam ayat faraid, orang ni dapat banyak ni, orang ni banyak ni, orang ni banyak ni, tak payah tulis lah. Ibu bapa dapat 1/6 Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Maka kita dah tulis, kalau aku mati ayah aku boleh 1/6 dah. Tak payah dah tulis dah. Dah Quran tu ada dah. Itu kata tak payah dah tulis. Tidak ada wasiat lah. Kemudian Nabi kata pada wasiyata li waris, tiada boleh wasiat lagi kepada waris. Kerana telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kerabat-kerabat yang bukan waris, maka boleh menerima wasiat. Bukan menerima pesaka, menerima wasiat. Wasiat ini maksudnya pesanan untuk mengambil harta, kemudian daripada mati tuan harta. Kalau pesanan itu tidak berkait dengan selepas mati, maka itu amanah namanya, atau amanah. Dia kata lembu aku tu kat hujung kampung tu, untuk jaga ada, aku tak agak dah. Tak. Dia kata lepas mati, dah agak dah ni. Itu amanah. Bukan wasiat. Wasiat ni kalau aku mati, lembu aku tu gini, itu wasiat. Dia ada sebut kalau aku mati. Sebab wasiat ni asalnya makna pesan. Ausa yusi, berpesan. Saya dengar sama semayang Jumaat kan, katanya Tok Khatib,
Usikum wa iyaya bittaqwallah. Usi itu aku pesan. Aku wasiat, aku pesan akan kamu dan aku supaya takut kepada Allah. Jadi wasiat ini maksudnya dalam hukum syarak ini, iaitu berpesan dengan dikaitkan selepas mati. Kalau aku mati, berilah anak saudara aku seorang tu nak RM5,000 umpamanya. Itu wasiat. Tak ada orang wasiat kalau aku tak mati. Tak ada. Kalau aku mati lah. Jadi mana-mana anak beranak kerabat yang tidak menjadi waris, maka boleh kita wasiat padanya. Jadi faham dah benda waris. Faham lagi mak waris. Benda waris. Waris tu apa dia? Tak dengar. Pulak jauh. Saat ni baru cerita. Benda makna waris. Nak suruh faham makna waris dalam kes ni. Waris ni anak beranak yang dapat harta sekalipun kita tidak wasiat. Faham? Kita tidak wasiat, tu harta senyap ni tak kata benda. Tak. Dapat tak dia? Tengok dalam ayat Quran ada. Pasal apa? Anak, isteri, suami, ibu, bapa. Tak? Senyap tak kabur benda, tak terima benda, dapat juga tu waris. Dari segi harta ni. Tak? Bukan anak beranak. Anak beranak tak dapat. Tak betul tu darjah hari ni. Tak pandai kali orang lain lebih lagi. Dia tinggi sekali dah periksa. Orang lain tak suka lah. Tu waris. Dia waras benda waras. Kali aja dengan wagi-wagah. Wagah boleh pula. Wagah tu Melayu tambah. Wagi-wagah. Jadi kalau dalam cakap bahasa biasa wagi-wagah ni bukan mesti makan saka. Dalam bahasa syarak waris makan saka. Kalau bahasa kapur ni wagi-wagah. Maknanya daun 3 buku wagi-wagah orang ni. Padahal ada makan saka. Anak beranak dia panggil. Anak beranak ni kata ulama sunat kita wasiat. Ini yang harta banyak lah. Jangan harta sikit. Harta ada 1,000 je. Dah waris lagi. Lepas tu siap pula. Dah tinggal apa kapeng. Tak. Sikit pada biti raya. Sunat. Kalau harta dia banyak, sunat anak beranak. Tak. Anak kita dapat dah harta kita RM100,000. Anak kita dapat. Isteri kita dapat. Mak ayah kita dapat. Kalau kita ada waris. Ada anak saudara seorang. Tak. Terkenal sangat. Dia sepupu seorang. Tak. Umpamanya. Apa salahnya? Wasiat. Wasiat tak mesti berat. Maknanya banyak. Tak. RM100. Wasiat tak? Tak mesti sejuta. Wasiat tak mesti duit. Harta wasiat tak? Segala benda yang boleh dinamakan harta sah wasiat. Hatta sepasang selipar. Sepasang selipar Jepun. Tak. Sah wasiat. Kalau sebelah tak sah. Aku wasiatlah kalau kau mati sebelah kasih bekok aku ni. Umpamanya. Nak uji ke waris hak nu. Hak duduk pada menjang. Sebelah je kasih nyanyi je kapal pakai sebelah. Tak. Orang yang harta itu pakai sebelah. Sepasang lah. Kalau benda sepasang. Kalau benda hak tak ada pasangan tak apa sel. Aku wasiat dah kalau aku mati. Bila kepok darah aku tu sokok buat tinggi tu. Tu tak apa tu. Pasal dia sah pakas tu. Hilang hati dia sepasang nak pakai. Faham lah tu. Jadi kalau kita telah ada harta yang banyak, anak isteri kita telah memang dapat hak dia. Kalau kita mati dan tak perlu wasiat, maka sunat kita wasiat kepada keluarga yang tidak dapat harta sebanyak 1/3. Ingat, sunat 1/3 harus kurang daripada. Ini apabila kita diizinkan berwasiat kepada sesuatu pihak, berwasiat itu sunat 1/3 daripada harta dan harus kurang daripada itu. Lebih daripada 1/3 tidak sah. Tak boleh. Ingat dah. Kerana seorang ayah
yang ada harta, dia nak berwasiat akan hartanya. Disebut banyak ni, Nabi kata banyak. Dah banyak ni, banyak. Banyak ni, banyak juga. Nabi kata 1/3. Kerana 1/3 itu banyak dan dibolehkan. 1/3 dah. Paling banyak 1/3. Maknanya kalau harta dia 300,000, tidak boleh lagi melebihkan wasiat daripada 100,000. Kerana 100,000 dah 1/3 daripada 300,000. 200,000 untuk anak isteri dia. 100,000 diwasiatkan untuk anak saudara dia, adik-beradik dia. Dia ada adik seorang, sayang sangat adiknya kembar umpamanya. Tak akan satu dia ada anak. Tak. Dia ada anak, takkan boleh ke adik dia. Maka ni kata sunat beri sedikit. Sedikit tu tidak lebih daripada 1/3 pada adik-beradik. Istimewa pula kalau keluarga tu, anak beranak kita tu susah, maka lebih besar pahala kita wasiat ke dia. Besar pahala. Dia susah, Allah Ta'ala beri kita senang, dia ni berusaha juga. Pergi makan macam mana, nega-nega, tapi tak senang macam kita senang tu. Tuhan beri. Tak, pitih mudah boleh. Dia ni berusaha juga, lelah peluh lebih ada kita, tapi tak senang, susah situ. Ni aturan rezeki masing-masing. Maka kita ni buat ihsan sama-sama kerabat, beri kepada dia. Jangan fikirlah apa beri korang, lari lelah-lelah. Itu buah iblis mari tu. Lari lelah-lelah nak beri korang pada. Jangan. Sebab bila kita wasiat adalah satu perkara kebajikan seperti sedekah. Dia macam sedekah, bukan wihanguh gitu. Allah Ta'ala tanda di sisi dia sebagai satu perbuatan baik yang berlipat-lipat ganda pahala kebajikannya, yang dapat memberi manfaat kepada kita selepas daripada kita mati nanti. Jadi qadar itulah di sisi jumhur ulama, ya. Macam saat ni lah, orang yang tak tunaikan wasiat dengan sengaja, dialah yang tanggung dosa. Adapun yang berwasiatlah lepas. Susuk siap wasiat, bakar juga wasiat, siap ke, tambah ke, buat kurang ke, robah ke, banyak macam pasang boleh ni. Banyak pasang boleh. Jadi jumhur ulama berpendapat tiada hal bagi seseorang bahawa dia berwasiat lebih daripada 1/3. Lebih pada 1/3 tak boleh. Jadi kira lah 1/3 tu ingat daripada harta, bukan daripada duit. Kita orang Melayu ni dah faham, harta tu duit lah. Bila mati harta lah bagi, duit lah bagi, harta tak bagi. Harta tu kena bagi kau. Walau pasu bunga payang sekalipun, dia masuk harta tu. Kita pergi wang tunai. Harta setambung lah pun. Harta tu juga sebagai milik bagi waris. Bukan wang tunai dan barang kemas saja. Tanya apa? Walaupun sepasang selipar. Patulah waris kata hak harta-harta lain tu, kursi meja tu dah, ubuh sini dah. Pakai kita halal lah, kita dah ambil dah. Halal dah. Takkan nak belah dua meja apa gitu ni payah kau nak jual, nak nilai. Tapi kalau kalau waris kata kena jual, payah ni suti. Lepas tu kita nilai bagi pak beradik. Nak belah dua tadi punah belah pak payah pecah kata. Jual ambil nilai dia. Kena jual. Waris hak lain kata tamaknya, dah dia kata tamak. Hak dia. Kita bahas tamak tu. Dia kata hak dia. Cuma kita ni kalau boleh ni bermudah. Ini kita sama. Ambil mudahlah benda-benda remeh-remeh. Aku halal lah bagi aku. Tak umpamanya. Lalu duduk dengan rumah tu biar duduk situ lah. Ambil kemung lah. Bagi aku ni ambil kemung lah. Kain-kain buruk mak. Tokeng dia zaman dulu. Umpamanya. Dia kena kata gitu. Dan telah ijma' oleh ulama, barang siapa yang mati dan ada waris, maka tidak boleh dah bahawa dia nak wasiatkan dengan sekalian hartanya. Itu hukum. Ini tersepakat ulama-ulama. Kerana yang demikian itu memberi mudarat. Dan sekarang ini kadang-kadang kita tengok orang masih meraihkan wasiat lebih dulu, lebih daripada meraihkan hukum syarak. Dia kata tak
Ni wasiat ni tak boleh. Ni ikut wasiat. Kita dengar sendiri ayah kata. Padahal dalam wasiat tu kata, kalau ayah mati, rumah ayah hak di Bukit Payung tu boleh ke hak sulung. Nak? Sulung. Semua kan. Tunjuk surat wasiat apa semua. Nak? Tak boleh. Pasal muwaris. Batal wasiat tu. Melainkan setuju waris yang lain. Tak, kita dengar sendiri. Kata adik betul mendengar sendiri. Dengar sendiri. Tanya pula bini, aku dengar kau. Mari pula orang lain yang kata Tok Imam. Tak percaya tanya Tok Imam. Tok Imam pun mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul tak Tok Imam? Masa ayah kita masa sakit itu, dia kata rumah kita Bukit Payung, boleh kita kalau mati. Tok Imam kata tu. Kita dengar. Ngerti Tok Imam tak dia kata. Tak boleh bahasa waris. Mana? Sanggano. Tak boleh yang kau. Dia kata kena faham. Dia pula panggil Tok Imam nak jahat. Kalau Imam ni Tok Imam boleh juga 2%. Jangan abak gini. Bila kita faham, kita tidak menjadi saksi yang batil. Saksi mana? Saksi ni benda yang hak. Jadi dalam bab ini kena ra'iyukum syarak. La wasiyata li waris. Tidak boleh wasiat kepada waris melainkan dengan persetujuan waris. Jangan dulukan hak gemulung. Aku dengar sendiri ayah kata. Kita dengar. Aku tik. Nak tik. Dia gitu sampai gitu sekali. Tak boleh. Menang hak hukum syarak dulu. Walau pesan kau tak boleh buat. Pesan dengan perbalahan tak boleh. Pesan suruh buat zalim kau orang tak boleh tunang. Tunang dia kata tak tunang kau ni aku dengar sendiri. Dengar sendiri kena buat dia. Tak boleh. Kalau kita tolong tunaikan juga wasiat ni yang bertentangan dengan syarak, maka memberi azab sengsara kepada mayat di dalam kubur. Kalau kita tunai wasiat dia, kerana wasiat bertentangan dengan syarak, kita telah menyelamatkan si mati daripada kena azab di alam barzakh. Kita kena faham. Surat ada pun tak boleh. Haji Mat tulis dah. Kalau Haji Mat mati, bini hak tua tak boleh. Nampak? Pasal tua umpamanya. Ada sign benar tulis situ. Haji Mat. Umpama dah ada apa? Dia kertas tu. Pasal turun ayat faraid. Saya Haji Mat besar ke ayat Quran, ayat faraid besar. Tu nak tahu. Mana besar? Tanya warisnya. Dia nak tunang mana besar dengan ayat faraid. Dia kata besar ayat cik. Nampak? Besar sambil tangan dia kata pada ayat. Asal semayang ni tu. Anyuk habis tau. Dan ulama berkata bahawasanya sakit nazak dalam sakaratul maut tidak sah wasiatnya. Sakit ni sakit berat, jangan siapa nazak. Nazak ni hilang ingatan dah. Masa tu tidak diambil kira. Wasiat ni tidak terpakai. Dia sama dengan budak-budak yang tidak berakal. Dia masih ketika sempurna akal, walaupun sakit tu berat, tapi masih lagi sempurna akal. Nazak tak pakai. Jual beli apa semua, hutang tak sah berlaku. Dia macam orang yang tak sedar dia panggil. Hidup lagi, tak mati lagi, tapi hak gitu. Dalam hak tu tulis lagi umur sewa. Tangan. Umpamanya ada aci. Dia sakit yang tidak nazak. Tidak sakit sakaratul maut. Dan juga kita dengar dah tadi, wasiat kepada waris yang makan sakit tidak sah melainkan waris yang lain bersetuju. Ni nak dengar. Wasiat tadi ke anak sulung rumah Bukit Payung tak sah. Bila tak sah, semua waris tidak bersetuju. Sebab hak dia juga tu. Rumah hak Bukit Payung tu, waris yang tidak, yang lain ada hak juga. Maka bila tuan punya hak tak setuju, tak sah wasiat. Sebab tu kan, apabila waris yang lain bersetuju semua sekali, maka barulah sah wasiat kepada warisnya. Faham tak? Tak apa. Faham tak apa? Umpamanya dia ada 10 orang adik-beradik, dapat belaka saka.
Pasal dia ada 10 buah rumah. Cuma dia wasiat rumah hak besar sekali ke hak sulung. Tak sah lah wasiat lagu tu. Apa sulung hak besar sekali tak mesti. Tapi 9 beradik hak lain kata dia rela kata, maka sah wasiat itu. Faham? Seorang daripada 9, 8 saja yang setuju, seorang tak setuju, tak sah. Dia kena sepakat berlaku. Sebab itulah tak boleh ratik kalau anak si mati tu kecil lagi dan gunakan duit si mati buat ratik. Ni haram. Melainkan semua waris setuju belaka. Kerana waris tu dia berhak atas harta si mati. Maka 10 orang waris setuju untuk buat tahlil. Tak usah. Tapi kalau seorang tu tidak setuju, tak sah buat tahlil. Atau seorang belum balik, maka tak sah. Belum mati, baru 3 tahun umur, maka 9 lagi tua-tua belaka dah umur 50-60. Adik Abu Su ni umur 4 tahun. 9 lagi tidak ada kuasa dah. Kerana seorang hak budu ni tidak setuju. Kalau setuju pun tidak sah, kerana tak berakal. Gitu. Faham tu? Ya. Suruh je lah. Sebab itulah terbit pula hadis yang lain, la tajuzul wasiyatu liwarisin. Tidak harus sama sekali berwasiat kepada waris. Itu wasiat harta lah, bukan amanah. Illa an yasha al-warasah, melainkan semua waris bersetuju. Jelas kan? Semua waris bersetuju, barulah boleh ditunaikan wasiat kepada waris. Tapi kalau wasiat kepada bukan waris, waris tak setuju, sah tak wasiat? Waris tak setuju semua sekali, sah juga? Pandai. Nombor 2 kalau peksa Imam nombor 1. Tak. Dia waris kepada yang dia wasiat kepada yang bukan waris. Anak saudara tak, umpama dia saudara pak dara buaya, umpamanya. Hak dah makan saka. Hak makan saka ni aku tak setuju belaka. Waktu baik saing akak loya. Tak suka tak rebo. Tak rebo bukan tak rebo, rebo tu. Tak rebo. Hukumnya sah. Bila sah? Kalau tak lebih 1/3. Tu hukum nak tahu. Kalau kita tak tahu hukum, takut jadi balah tu. Duk kerah atas batin, kerah atas benda sebenar tak apa. Takut kerah atas batin. Atas benda salah. Benda salah atas kerah lawa cacang pula. Dia benda benar ni kalau kita ngunduh dapat pahala. Rasa kata barang siapa yang tak mau balah, berhenti balah pada hari itu benar, maka dia Tuhan akan buat satu rumah yang tinggi di dalam syurga. Dalam bab tu dia benar, tapi malah balah. Kita tak benar balah. Tak benar. Tak benar kau tak kita. Enggak. Mutul lek mu bagi. Hak dak tu tekan juga. Anak dia wasiat. Wali. Dah. Masalah apa ni? Masalah saka. Tak beranak lagi. Tak dapat. Dia kena beranak dulu. Saka akan datang. Ni wasiat dikait-kait dengan saka ni. Sebenarnya ni ayat wasiat ni, bukan ayat saka. Kemudian orang yang menulis wasiat boleh tarik balik. Ingat tu? Dia tulis wasiat dah. Dia tulis dah wasiat, tarik balik. Ubah balik ke boleh tak? Pasal kita berhak, kita tuang. Kita tuang punya kita tulis dah. Kita tulis dalam wasiat gini. Boleh pada cucu dara. Tak 100,000 umpamanya. Tak. Kita baca balik pasal tengok something yang cucu dara. Dia pun ubah balik tulis 100,000 buat RM100 je. Boleh. Kita tuang harta. Yang kata dah boleh ubah kan lain. Kita tuang harta, tak ada masalah. Kan tambah, kan kurang boleh lagi tak mati.
Esok kasi nak beri banyak pula 400,000 pula. Lusa 4 riyal pula. Ngaji congek depan aku tu. Ada umpamanya dia gitu. Tak ada hal lah, tak ada orang larang. Ini tuan punya kita. Nak upah nak apa, nak siap buat baru pula. Bakal apa yang buat baru pula kakak. Pakak ni buat baru pula buat anda dia. Kalau kita cakap layang dia, takut penimpal dia. Wasiat budak-budak yang belum balik tidak sah. Kata setengah ulama. Iaitu seperti pendapat mazhab kita Syafi'i dan mazhab Hanafi. Dia tak balik lagi. Dia tulis wasiat. Tak sah. Sebab budak-budak dia kena balik dulu. Dia tulis wasiat. Dia tak balik lagi. Dia baru umur 8 tahun. Tak keluar mani. Tak. Dia wasiat harta dia. Kalau dia mati, Tok Imam nak beri kereta kontrol. Umpama budak-budak. Dah budak takkan wasiat tanah-tanah dah uti. Mainan dia tak usah dia budak-budak lagi. Takut Tok Imam mari tutup harta dia. Nampak bila mati pula dia kata terus. Tok Imam kita kontrol. Begitu juga orang orang gila. Orang gila tak boleh wasiat. Dia ada harta banyak. Dia tulis wasiat tak sah. Tak, barang-barang dia tulis. Tidak boleh, tidak sah wasiat dia. Dan haram berwasiat dengan perkara yang haram. Dan lagi pula tidak lulus. Dia wasiat perkara haram. Wasiat dengan khamar, dengan judi. Dia wasiat kalau dia mati kedai doktor tu, beri ke anak dara dia sebuah. Tak? Beri untuk bila 2 buah. Umpama ni tak boleh. Kedai doktor, kedai judi. Tak jadi. Khamar, khinzir, tak boleh. Ataupun benda derhaka, permalahan, persengketaan, permusuhan, tak boleh. Kita nak lalukan wasiat itu, tak boleh. Begitu juga yang lebih daripada 1/3 menaikkan persetujuan waris. Tadi masalah anak beranak yang tak dapat saka, tidak perlu persetujuan waris. Tetapi kalau lebih pada 1/3 perlukan persetujuan waris. Nampak? Takut bolong yang banyak-banyak. Wasiat kepada yang bukan waris sah walaupun waris tidak setuju. Tetapi jangan lebih pada 1/3. Bila lebih daripada 1/3 tidak sah, melainkan waris pun setuju. Ingat tak? Faham tak apa? Alhamdulillah. Dia adalah lebih kurang dengan sedekah, maka pahalanya sama dengan orang yang mati ada mengerjakan sedekah. Maka kita meninggalkan wasiat adalah perkara yang baik. Sebab kadang-kadang kita tinggal saka pada anak, kemungkinan 100% pesaka itu tidak memberi manfaat sedikit pun pada diri kita. Maka itulah kata setengah ulama wajib kita berwasiat. Setengah tu kata wajib. 1/3, 1/4 kurang pada tu boleh. Tak 1/5, 1/6 buat surat, buat pondok, tempat pengajian dan sebagainya. Sebab kita tak yakin bila bolehkan anak jadi benda-benda lagu ni untuk kita. Jadi kereta tukar kereta garanti dah. Bini kita boleh. Belum tentu hubung memang tidak gidah dia ke apa kan. Lepas tu dia kata kalau abang mati kita tak nikah apa bila-bila. Jangan percaya. Kurang. Pasal dia nak saka. Dah dia boleh saka berlaki baru. Ialah kau hubung kita dua orang. Jangan main-main. Jadi kita tolong diri kita sendiri dengan kita dahulukan masa hidup. Kita buat surat ataupun kita berwasiat dengan pakai surat, dengan ada saksi, supaya banyak dan dibalah. Kerana wasiat mulut dan tak ada saksi, maka kita pastikan benda ini berlaku. Kerana ini kita